Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang jemaah daripada Masjid Al-Firdaus, Kuliah Misbahul Absar dan para pendengar sekalian, alhamdulillah sampai kita kepada bahagian yang ke-9 dan mengenai hikayah sahihah yang ke-4. Kita telah mendengar kisah berkait dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar berlaku di Jerusalem atau di Palestin. Kemudian kita dah mendengar kisah yang benar-benar berlaku di Lebanon. Dan pada pengajian lalu kita telah mendengar dan mengambil riwayat daripada Syekh Ismail Abdul Wahid dari kitab Syaraful Anam, perkara yang berlaku di Mesir, iaitu pasangan Yahudi yang berjirankan dengan seseorang Muslim yang menyambut Maulid tiap-tiap tahun masuk Islam dengan berkah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya para jemaah sekalian, terlalu banyak kisah-kisah benar. Ini menjadi faktor orang yang menyambut Maulid tak akan berhenti menyambut, kerana keberkahan itu terlihat. Apa yang berlaku dalam kisah-kisah ini bukan dalil. Dalil adalah sesuatu yang kita gunakan sebelum mengamalkan. Sebelum kita mengamalkan, kita lihat pada dalil. Itu dalil, urusannya adalah sebelum. Sama ada amalan itu boleh atau tidak, lihat pada dalil. Tapi apa yang kita ceritakan hikayah sahihah bukan dalil, tetapi adalah bukti. Bukti daripada dalil. Seperti contoh, solat, ada dalil Quran yang menunjukkan dia wajib. Kemudian apabila kita dah mengamalkan solat, kita dapati ada ketenangan dalam diri. Orang-orang yang melakukan solat boleh menerima qada dan qadar, boleh menerima wabak yang menular ni dengan senang hati, dengan tabah, tak mengomel, tak menjadikan dia isu. Perkara seperti malam dan siang, perkara sebagaikan hujan yang lebat, sesuatu yang tidak ada apa-apa, kerana kekuatan dia bersolat. Dan itu adalah bukti yang solat itu ada mempunyai kekuatan bagi seseorang Muslim. Begitu juga sambutan Maulid Nabi SAW, di mana amalan kita, solat kita dan sebagainya belum tahu lagi di sisi Allah. Walaupun demikian, pasti kita mesti jalankan solat kita, kewajipan semua kita pasti menjalankannya sedaya upaya, sesempurna mungkin. Tapi penerimaan Allah tertakluk apabila kita mempunyai acara dengan kekasihnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah alim ulama mengatakan, jika apa sahaja yang berkait dengan Nabi SAW, hatta dengan hati yang penuh leka dan cuai, akan diterima oleh Allah. Baca Quran kalau tak khusyuk atau hatinya lalai, ditolak. Solat kalau lalai, tak ada khusyuk pun ditolak, walaupun sah solatnya. Banyak ibadah semua ditolak kalau hati tak hadir, hati tak khusyuk. Tapi kalau selawat atau apa-apa yang kita berkait dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, semuanya diambil kira. Ini dia. Ini sebagai salah satu renungan kita. Dan bila disebut nama Allah, tak disunahkan kita semua yang mendengar nama Allah menyebut subhanahu wa ta'ala. Tak sunnah, tak digalakkan, tak ada sunnah pun. Tapi bila nama Nabi Muhammad disebut, disunahkan kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan wajib kerana hadis-hadis yang menunjukkan pada zalik. Baik, itu menunjukkan apa? Allah ingin umat rapat dengan Nabi, baru kenal aku. Kamu kena ambil apa-apa daripada Nabi engkau dulu, baru kau boleh kenal aku. Nak direct langsung tak boleh. Itu adalah salah satu cara penerangannya bahawa kita kena lalu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena dekati majlis-majlis yang ada Maulid Nabi SAW, yang ada sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti kisah-kisah terlalu banyak. Kisah-kisah hikayah sahih mengenai orang-orang menyambut Maulid terlalu banyak barakahnya. Semuanya positif, semuanya baik berlaku. Walaupun insiden yang tak baik berlaku ketika sambut Maulid, tetapi hasilnya nanti kemudian menjadi baik. Lihat kisah di Lebanon yang kita baru
dengarkan pada 2 pengajian yang lalu. Baik, pada kali ini saya nak ceritakan kisah yang secara ringkasnya. Kerana terlalu banyak sangat kisah, jadi kita naik ke atas sikit pada zaman yang agak lebih lama sedikit, iaitu lebih kurang 700 Hijrah. Kisah-kisah yang berlaku pada 700 Hijrah, kalau kita dengar orang cakap tahun Hijrah yang ke-7 atau 700 Hijrah, artinya 600 lebih lah. Kisah ini berlaku pada 600 lebih Hijrah. Saya sengaja naikkan ke atas kerana antara 600 sampai sekarang 1441, lebih kurang 700 tahun lebih, semuanya makin semarak menyambut Maulid Nabi SAW. Dan apabila kita lihat, antara puncanya ialah kejadian yang saya nak ceritakan ini, iaitu seorang raja melihat kebaikan yang ada pada Maulid Nabi SAW. Namanya Sultan Abu Sa'id Muzaffaruddin, Raja Irbil, iaitu di Syam atau Syria Utara, pada 600 lebih, 607 sampai 630. Tiap-tiap tahun beliau menyambut Maulid secara besar-besaran, dan beliau ini menjadi rujukan banyak orang menyentuh tentang Maulid. Awak boleh buka Google, awak boleh buka mana-mana internet, cari tentang asal-usul kisah Maulid, asal-usul sejarah Maulid, semua akan nisbahkan kepada dia, sebab dia membuatnya cara besar-besaran. Jadi pada kali ini kita akan memberikan satu informasi atas beberapa kekeliruan yang berlaku. Beliau bukan orang pertama yang membaca Maulid, yang menyambut Maulid. Beliau adalah orang pertama yang membuat Maulid secara perayaan peringkat nasional. Ini mesti nak betulkan sedikit. Raja Muzaffar bukan orang pertama menyambut Maulid, tapi adalah orang pertama yang membuat perayaan Maulid peringkat nasional. Sebab sebelum itu sudah ada kisah-kisah sejarah-sejarah orang menyambut Maulid secara kelompok-kelompok kecil. Dan lagi satu kekeliruan berlaku, orang mengatakan Maulid ini datang daripada Syiah. Oh, ini silap, sangat-sangat silap. Itu menunjukkan kejahilan dalam sejarah. Kalau kita lihat pada buku sejarah, kitab tarikh Islami, kita belajar kat Masa Junid, kita akan lihat. Sebab itu pelajar-pelajar Masa Junid biasanya tak akan datangkan isu Maulid Nabi. Sebab kita belajar daripada awal sejarah, bagaimana sejarah Maulid itu ada dalam kitab tarikh. Kalau tidak silap saya, kitab tarikh Islam yang kedua, yang ada cerita tentang Al-Malik bin Marwan, sudah ada kisah Maulid Nabi SAW. Itu zaman salafus salih. Maulid Nabi, sambutan Maulid adalah amalan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah asalnya. Dirampas oleh orang Syiah dan ditukarkan kepada imam-imam mereka. Walaupun Nabi Muhammad mereka kekalkan, mereka tambah Maulid Ali, tambah Maulid Fatimah, Maulid Hasan Husain, mereka tambah. Asalnya Maulid Nabi SAW sahaja di kalangan ahli sunnah wal jamaah kita. Sejarah perlu kita tahu, supaya kita jangan terikut orang-orang yang tak suka Maulid dengan memomokkan mengatakan Maulid dari Syiah. Silap. Syiah ambil dari kita, Syiah ambil daripada kita, maka Salahuddin Ayyubi dan Raja Muzaffar bersihkan balik, betulkan balik, iaitu hanya menyambut Maulid Nabi, tak perlu kepada imam-imam lain. Berikan umat penumpuan pada baginda, kerana ini perlu sangat umat untuk mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi beliau ni, Raja Muzaffar, adalah raja yang pertama, orang pertama menyambut cara perayaan secara besar-besaran peringkat nasional. Itu betul. Kalau orang mengatakan dia orang pertama dalam segi itu, betul. Tapi orang yang pertama sambut Maulid bukan beliau. InsyaAllah kalau para jemaah ikuti kita punya hikayah-hikayah atau sesi selanjutnya, kita akan datangkan kisah Maulid pada kitab-kitab sejarah yang menyebut tentang Maulid Nabi sudah ada pada zaman salafus salih. Ada juga imam-imam mengatakan tidak diketahui sambutan Maulid pada zaman salafus salih. Maknanya dia tidak tahu, tak sampai berita dekat dia. Bila tak sampai berita kepada dia, bukan maknanya tak wujud. Banyak saya dengar juga bila ditanyakan soalan-soalan tertentu, ada yang menjawab, ini tidak kami ketemui, ini kami tak jumpa asalnya, ini tak diketahui oleh sesiapa pun. Ini, kalau jawapan macam gitu, bukan maknanya tak ada. Seperti contoh,
Ditanyakan seseorang tentang maulid, katanya tak dijumpai mana-mana para sahabat salafus salih menyambut maulid. Yang tak jumpa tu siapa? Dia tak jumpa, ulama-ulama lain jumpa. Kita ni mengumpulkan lebih kurang ada belasan ulama, secara daif saya, belasan ulama, mungkin ada ratus, semuanya menyokong maulid Nabi, dan mereka ini ada kod, ada mereferkan pada ulama-ulama sebelumnya, menyambung semua sampai pada zaman salafus salih. Jadi tak pernah terlepas satu zaman maulid Nabi, tak ada. Nanti kalau diikuti, nanti kita akan bawa sedikit-sedikit pada zaman salafus salih sampai pada zaman sahabat. Ada, insya-Allah saya akan letakkan di akhir nanti. Baik. Jadi pada zaman ini 607 Hijrah sampai ke 630 lebih kurang, Raja Sultan atau Sultan Muzaffar ini menyambut maulid secara besar-besaran. Berapa lama? 7 hari 7 malam. Tak pernah orang lakukan. Dan bukan itu saja, beliau menjemput semua ulama-ulama yang ada pada zamannya, yang hebat-hebat semua dia menjemput. Ibnu Dihla, Ibnu Dahiyah, dan berbagai-bagai lagi ulama-ulama yang saya tak boleh ingat nama-nama mereka semua, datang dan menyokong. Tak ada satu ulama anti. Itu pun kalau kita nak lihat sebagai satu ijma' juga. Sebab ulama-ulama tak ada yang menentang, semua yang menyokong. Baik, kita dengar dulu apa yang Sultan Muzaffar siapkan. Sultan Muzaffar ni dalam 7 hari 7 malam menyiapkan 5,000 ekor kambing panggang. 5,000, bayangkan banyak atau sedikit. 5,000 ekor kambing panggang disiapkan untuk perayaan tersebut. Ingat, untuk maulid Nabi tak akan dianggap bazir, semuanya akan dapat bahagian. 10,000 ekor ayam disembelih, 10,000. 100,000 keju, 100,000 keju disiapkan. Dan dapat juga ada usaha-usaha terkini mendapatkan timbangan, kerana ada menyebut tentang timbangannya dalam bahasa metrik yang lama, maka mereka konvertkan kepada kilogram. 10,000 kilogram, 100,000 keju dengan timbangan seluruhnya total 10,000 kilogram keju. Kemudian 30,000 piring makanan, iaitu manis-manisan, kuih-kuih, muih-muih. 30,000 piring makanan ni raja siapkan untuk perayaan ni. Dan seluruh pembelanjaan ketika itu makan sebanyak 300,000 dinar. 300,000 dinar. Kalau dinar punya wang emas. Ini kita dapat dari mana? Tulisan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini datuknya Ibnu Jauziyah, yang cucunya ialah Ibnu Qayyim Al-Jauzi, menulisnya dalam kitab Mir'atuz Zaman. Dalam kitab Mir'atuz Zaman beliau mengatakan Sultan Muzaffar tu datuk dia. Dan Ibnu Jauzi sendiri dia ada kitab maulid. Dia pun ada menulis kitab maulid. Maknanya suasana menyokong maulid itu terlalu kuat pada ketika itu. Ini penyebab utama tersebar seluruh dunia. Apabila Sultan Muzaffar ini dengan menantunya Salahuddin, kalau tidak silap saya, menantunya Salahuddin Ayyubi itu menantu dia, maka ketika Salahuddin memerintah Haramain, berpendapat bahawa selepas menunaikan haji, beliau berbicara dengan semua kaum muslimin yang ada di Masjidil Haram selepas musim haji. Beliau mengatakan, aku galakkan kamu balik ke tanah air masing-masing, sambut maulid, sebab aku lihat kemenangan besar apabila kita menyambut maulid. Tengok, kita dapat kalahkan musuh. Dengan ketika zaman Muzaffar tu ada threaten, ada cabaran daripada Mongol, ada Mongol akan menyerang, berkat maulid tak dapat masuk langsung. Dan Sultan Salahuddin Ayyubi dengan mengamalkan maulid dapat mengalahkan Crusade. Dan cara sebelum dia menyerang, mereka membaca maulid beramai-ramai baru pergi menyerang. Dah nampak sangat. Jadi beliau mengatakan, aku berpesan supaya kamu balik pada negara kamu masing-masing, sambutlah maulid kerana nampak sangat keberkahannya. Itu punca tersebar pada seluruh dunia. Tetapi
Kalau para jemaah ikuti kuliah saya ni terus, saya akan datangkan kisah-kisah sebelum Salahuddin Ayyubi, sebelum Sultan Muzaffar, sudah ada kelompok-kelompok ulama secara senyap-senyap telah mengamalkan Maulid Nabi, tapi tertulis dalam kitab sejarah, ada dalam tulisan sejarah. Orang-orang yang membaca sejarah dengan ilmu, kita tahu Maulid ni bukan bid'ah, bukan benda yang walaupun tak ada pada zaman Nabi secara fizikalnya, gambaran secara tepat, tapi maknawinya sudah ada dan para sahabat mengembangkannya dengan cara maknawinya. Dan kita menolak mengatakan Maulid bermula selepas 300 tahun. Kita menolak sebab orang yang ada ilmu dapat tahu sejarah menolak. Yang tak sampai ilmunya mengatakan 300 tahun. Banyak mengatakan Maulid bermula selepas 300 tahun hijrah. Ramai sangat, bukan sedikit. Dan itu bukan bukti tak ada Maulid. Itu bukan bukti tak ada Maulid. Kalau orang mengatakan awak ada tak kitab itu bernama sekian-sekian, kita mengatakan apa? Saya tak tahu, atau saya tak jumpa, atau saya tak pernah dengar. Apakah itu artinya buku itu tak ada? Ini yang berlaku. Apabila ditanyakan pada orang-orang alim, oh saya tak pernah mendengar, saya tak tahu asal usulnya, tak pernah kita mendengarnya, baru hari ini saya mendengarnya. Apakah jawapan-jawapan ini menunjukkan kitab tu tak ada? Bukan, sudah tentu tidak. Bermakna tak sampai kepada dirinya, tetapi sampai kepada orang lain. Kalau kita buat kajian, kita cari kitab-kitab lama, jumpa. Baik, jadi ringkaskan saja, antara yang menariknya Sultan Muzaffar melakukan ini secara besar-besaran seperti ini bukanlah pembaziran, tapi semangat untuk menaikkan jiwa orang-orang Islam dengan mengikuti Nabi dan mendekatkan diri mereka dengan Nabi SAW. Satu kejayaan, satu jariah yang berpanjangan sampai hari ini. Dikatakan juga bahawa mereka telah memilih selawat Jibril untuk membaca dalam Mahalul Qiyam. Bila kita berdiri Mahalul Qiyam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selawat Jibril. Jibril membaca selawat seperti itu, diambil menjadi Mahalul Qiyam. Masya Allah, sampai hari ini kalau baca selawat lain tak jadi. Kalau kita berdiri, kita baca selawat berderia, kita berdiri, kita baca selawat apa-apa saja, tak jadi. Dia punya rasa tak sama seperti selawat Jibril. Itu jariah yang mereka letakkan pada zaman tersebut sampai hari ini berpanjangan. Kemudian kita lihat pula apa kata Imam Ibnu Kathir yang zamannya sangat rapat dengan Sultan Muzaffar. Kalau tidak silap saya, selepas Sultan Muzaffar meninggal, Imam Ibnu Kathir adalah zaman Imam Ibnu Kathir. Imam Ibnu Kathir menyebutnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juz yang 13, juz yang ke-13, muka surat 136. Ini beliau mengatakan tentang sultan ini. Apakah sultan ini betul ke tak betul? Dia sambut Maulid ni, dia menyeleweng ke, dia bid'ah ke, dia mengada-adakan ke, atau dia puji? Kalau seorang imam memujinya, kita dah tahulah benda tu baik atau tak baik. Baik, saya terjemahkan saja kerana memandang pada masa. Baik, berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tersebut, adalah Raja Muzaffar yang telah menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran ini berlaku pada bulan Rabiul Awal dan membuat perhimpunan dengan himpunan yang besar. Di samping itu, beliau adalah seorang yang berbaik, berhati bersih. Ini Imam Ibnu Katsir yang cakap, berhati bersih, bersemangat, berani, mempunyai semangat keperwiraan, cerdik dan alim. Beliau menyebut alim dan adil, raja yang adil. Dan akhirnya, perkataan yang paling akhir ini paling penting bagi Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya dan memuliakan kuburnya. Jadi Imam Ibnu Katsir puji kerana apa yang dilakukan Sultan ini sangat-sangat baik dan bagus untuk umat. Imam Ibnu Katsir tak cela, Imam Ibnu Katsir tak mengatakan ini sesuatu yang direka-reka, sesuatu yang tak baik berlaku. Namun jangan terperanjat para jemaah sekalian, kitab yang saya quote ni, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, cetakan baru yang dicetakkan oleh orang-orang yang tak suka Maulid, menukar kata-kata Imam Ibnu Katsir.
dengan mengatakan inilah perbuatan yang tak pernah. Imam Mukaththim, sesungguhnya Raja Muzaffar yang sambut maulid ini adalah sesuatu yang tak pernah berlaku. Dia mengadakan sesuatu yang tak pernah. Wah, ditukar kata-kata Imam Ibnu Katsir. Semoga Allah membalas mereka dengan kejahatan mereka sendiri. Baik, jadi terang-terang dan jelas bahawa Imam Ibnu Katsir memujinya, dan kita dapat fahamlah di situ bahawa perbuatan ini baik. Ulama semua menyokong, ulama kita semua menyokong. Imam Ibnu Katsir sendiri ada kitab maulid yang bernama Al-Maulidun Nabi, Al-Maulidun Nabawi, Al-Maulidul Nabawi. Ada mengatakan Al-Maulidus Syarif. Ada dua nama, tak apa. Yang penting beliau sendiri ada kitab maulid. Bermakna itu satu kehancuran. Dan mudah-mudahan sedikit insya-Allah kita akan datang selepasnya yang lebih menarik, iaitu hikayah-hikayah sebelum 500 atau sebelum 600 Hijrah. Naik ke atas sedikit-sedikit kita jumpa dalam kitab-kitab tarikh, kita bongkar dan kita ceritakan pada para jemaah supaya kita dapat tahu yang maulid ni bukan daripada Syiah. Maulid daripada ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana ulama-ulama kita ini Ahli Sunnah wal Jamaah ada dua musuh, Syiah dan Khawarij. Kita tengah-tengah. Maka apabila mereka tak suka dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka pula lihat Syiah pun ada amalkan sama, mereka mengatakan itu amalan Syiah, padahal Syiah ambil daripada kita. Kalau ada musuh tu banyaklah dia punya sebab-sebab dia menjijikkan, mengotorkan orang yang dia bermusuh dengannya. Jadi kita lepaskan diri kita daripada informasi-informasi yang tak benar, yang mana maulid tidak kena mengena dengan Syiah, malah Syiah ambil daripada kita. Sebab ada ayat yang berbunyi faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, dan ambillah kisah-kisah daripada mana-mana agar mereka berfikir. Baik, sampai di sini dahulu. insya-Allah pada masa-masa akan datang kita akan sambung semula dengan izin Allah bab-bab hikayah sahihah yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.